yang menghidupkan agama. Akan tetapi tawaduknya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sehingga kan beliau berkata, aku tidak akan memaafkan orang yang memberikan gelaran ini kepadaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, bersama saya Farid Muzammil bin Faizal, dan hari ini saya akan menceritakan tentang seorang tokoh yang sangat-sangat besar dan masyhur dalam mazhab Syafi'i, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebelum saya meneruskan perbahasan ini, saya nak mengajak para penonton semua untuk like, share dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin akan terima daripada channel ini, insya-Allah. Jadi kita akan teruskan perbahasan kita tentang Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana saya yakin dan percaya ramai yang telah mengenali Imam An-Nawawi secara dasar. Namun hari ini kita akan mengenali Imam An-Nawawi dengan sedikit terperinci daripada biodatanya, pendidikan serta sumbangannya. Nama penuh beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Damshiqi. Dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijrah di desa Nawa yang terletak di barat daya Damsyik, Syria. Ayahnya seorang petani dan pedagang sangat masyhur di kota tersebut. Sewaktu kecil, Imam An-Nawawi tidak bermain dengan rakan-rakan beliau, sehingga kan dipaksa untuk bermain. Lalu dia menolak, lalu beliau menangis kerana paksaan tersebut. Kemudian dilihat oleh Syekh Yasin Al-Zarkashi. Lalu beliau berkata, pemuda ini akan menjadi pemuda yang unggul, pemuda yang pintar dan zuhud, serta memberi manfaat kepada seluruh umat Islam. Dan itulah yang kita saksikan pada hari ini. Yang mana seluruh karya-karya dan ilmu Imam An-Nawawi menjadi rujukan utama kita pada kali ini, khususnya dalam kita beribadah. Imam An-Nawawi adalah orang yang sangat serius dalam menuntut ilmu. Waktu kecilnya dia berada di Katatib. Kemudian beliau menghafal Al-Quran dan khatam sebelum daripada balik. Allahu Akbar. Kita sebelum balik buat apa pula? Kita sebelum balik duk main Lego lagi. Tapi Imam An-Nawawi dah hafal Al-Quran dan juga sebahagian matan-matan ilmu yang lain. Imam An-Nawawi duduk di Nawa sehingga berusia 18 tahun. Kemudian beliau memulakan rihlah ilmunya ke kota Damsyik dan menghadiri halaqah-halaqah ilmu di sana. Sehingga kan diriwayatkan bahawa Imam An-Nawawi menghadiri 12 halaqah sehari. Allahu Akbar. Kita kelas satu kelas 2 jam pun dah tak larat. Long leh habis. Tapi Imam Nawawi boleh menghadiri 12 liqa ataupun 12 halaqah dalam masa sehari. Kebenaran tunjuk betapa bersungguhnya An-Nawawi ini adalah beliau sewaktu halaqah ilmu tu dia lebih unggul daripada rakan-rakan dia yang lain. Dan beliau dalam pengajian itu beliau menulis, tak kisahlah apa pun yang dijelaskan oleh gurunya. Kata Imam An-Nawawi, aku pun nulis
segala penjelasan, sama ada penjelasan yang sulit dan penjelasan yang mudah, dan Allah memberikan keberkahan waktu pada kurang lebih begitulah kata beliau. Hebatnya Imam An-Nawawi. Dan Imam An-Nawawi pada dirinya membawa gelaran Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Akan tetapi tawaduknya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sehingga kan beliau berkata, aku tidak akan memaafkan orang yang memberikan gelaran ini kepadaku. Allahu Akbar. Kita dapat gelaran Datuk pun dah ke langit, tuan-tuan. Tapi Imam An-Nawawi yang dapat gelaran yang menghidupkan agama ni masih boleh tawaduk dan qanaah dengan apa yang dia ada. Dan begitu zuhudnya beliau, sehingga kan boleh dia kata dia takkan maafkan orang yang memberikan gelaran itu kepadanya. Allahu Akbar. Dahsyat Imam An-Nawawi. Kemudian sewaktu beliau menunaikan haji, beliau tinggal seketika di Madinah, barulah beliau pulang ke Damsyik. Kemudian pada tahun 665 Hijrah, beliau mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Dan apa yang hebat di sini adalah beliau mengajar tanpa mengambil gaji. Beliau mengajar tanpa mengambil gaji. Kita tak ada gaji dah bisik. Imam An-Nawawi tak ambil gaji langsung. Cikgu tu mengajar. Allah. Itulah serba sedikit berkaitan dengan pendidikan serta kerjaya Imam An-Nawawi. Antara guru-guru beliau adalah Al-Muradi, kemudian Abul Ishaq Al-Muradi, dan ramai lagi guru-guru beliau. Dan beliau wafat pada tahun 676 Hijrah, iaitu pada tarikh 24 Rajab, dan dimakamkan di Nawah. Dan beliau wafat pada umur 45 tahun tanpa berkahwin. Kerana boleh dikatakan hampir keseluruhan hidup Imam An-Nawawi ini adalah hanyalah untuk ilmu. Sampaikan dia sebahagian besar hidup ni tu tak tidur malam kerana membaca, menulis. Senang cerita, dia tak tidur sebab ilmu belaka. Hebatnya Imam An-Nawawi. Dan kita sepatutnya ambil contoh Imam An-Nawawi daripada Imam An-Nawawi dalam kita menuntut ilmu. Dan Imam An-Nawawi tidak meninggalkan kita dengan tangan kosong. Imam An-Nawawi meninggalkan kita banyak mutiara-mutiara yang boleh menjadi pedoman. Antaranya adalah kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin, kitab hadis yang sering diajarkan di masjid-masjid. Dan banyaknya faedah dalam kitab tersebut. Nama pun kita dah tahu, Riyadhus Salihin, taman-taman orang-orang soleh. Sudah pasti dia penuh dengan amalan-amalan untuk orang-orang soleh. Kemudian ada juga kitab Al-Minhaj, yang mana Al-Minhaj itu adalah syarah kepada kitab Sahih Muslim. Kemudian ada juga kitab Al-Adhkar, iaitu amalan-amalan orang-orang soleh yang warid pada Nabi SAW. Itulah kitab Al-Azkar itu telah mengumpulkan perkara tersebut. Kemudian ada juga At-Tibyan fi Hamlatil Quran, yang mana itu adalah kitab tentang adab-adab pembaca-pembaca Al-Quran. Dan yang paling masyhur di antara kita adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40. Ini kat semua masjid ajar kitab ni. Tak kenal, tak tahulah. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian sikit sebanyak dapat memberikan kita semangat untuk mencontohi Imam An-Nawawi, kerana Imam An-Nawawi bukan tokoh yang kecil. Dia adalah tokoh yang besar dan banyak manfaat yang ditinggalkan untuk kita. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi seperti beliau. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Dan yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri.
Aqulu qawli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.